Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan tutorial Isnin 12 hingga 1 petang akan membentangkan mengenai modul salah laku vandalisme. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Fatin Najiha binti Muhammad Suhairi, Nur Sakinah binti Kamarudin, Nur Juhaida binti Muhammad Jamil, Putri Nur Jasmin Nashwa binti Abdul Halim, Fatin Nur Syafiqah binti Syuhaimi, dan Nur Aisyah Syazni binti Azhar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010 menyatakan vandalisme bermaksud perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Gan Sui mengatakan vandalisme merupakan satu jenayah, namun pada satu keadaan tertentu vandalisme ini merupakan jenayah ritual yang dilakukan oleh manusia yang tidak berpuas hati terhadap keadaan masyarakat. Idris pada tahun 2008 dalam Siti Fauziani dan Bushrah mengatakan vandalisme berasal daripada nama sebuah puak di Eropah iaitu Vandals yang telah memusnahkan kota Rom pada tahun 445 Masihi. Oleh itu, vandalisme didefinisikan sebagai membuat sebarang perubahan seperti melukis, menandai, mengecat, merosakkan atau mengotorkan harta benda awam tanpa kebenaran pihak berkuasa. Kemudian kita lihat pula ciri-ciri orang yang melakukan vandalisme. Ciri yang pertama ialah remaja mempunyai minda yang rendah, iaitu minda pelaku vandalisme ini adalah sangat rendah sehingga mereka tidak dapat memikirkan kesan buruk perilakunya kepada masyarakat. Ciri yang kedua ialah remaja tersebut mementingkan diri sendiri. Remaja terlalu mementingkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan hak orang lain dalam menggunakan kemudahan yang disediakan. Kemudian kita lihat pula tujuan remaja melakukan vandalisme. Tujuan yang pertama ialah untuk mencuri dan mendapatkan keuntungan seperti mencuri peralatan awam yang diperbuat daripada besi atau logam lalu menjualnya. Yang kedua, sikap buruk remaja itu sendiri. Remaja ini melampiaskan sifat seronok mereka untuk merosakkan dan melepaskan geram. Tujuan yang ketiga ialah mengisi masa lapang, iaitu mereka memenuhi kegiatan hobi, menunjukkan hasil seni mereka dan mengisi kegiatan melepak lalu mendorong kepada jenayah vandalisme. Pembentangan diteruskan lagi berkenaan kes-kes vandalisme atau salah laku musnah yang merangkumi perbuatan merosak, menconteng atau membuat grafiti, mencuri, mencemar, membakar malahan menampal pelekat. Perbuatan merosakkan harta benda sekolah seringkali terjadi dalam kalangan pelajar sekolah. Kes-kes salah laku sebegini turut menjadi liputan sehingga dilaporkan oleh pihak media. Kes pertama iaitu grafiti, membuat tulisan atau melukis yang dilakar pada permukaan dinding. Dalam konteks ini, grafiti kebiasaannya diconteng pada bangunan atau harta benda awam tanpa mendapat keizinan pemilik bangunan yang membolehkan masyarakat umum melihatnya. Salah laku pelajar dalam tindakan menconteng grafiti ini kian berleluasa walaupun setengah hasil grafiti mereka dilihat cantik, namun tidak bermakna mereka dapat menconteng sesuka hati tanpa kebenaran pihak sewajarnya. Berikut merupakan keratan akhbar berita harian yang dilaporkan pada tahun 2015 berkaitan isu menconteng dinding sekolah. Selain itu, perbuatan salah laku vandalisme yang tidak asing lagi dalam kalangan remaja sekolah ialah perbuatan merosakkan harta benda awam, khususnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah. Kamus Dewan edisi keempat telah mentakrifkan rosak sebagai satu keadaan yang tidak sempurna lagi, sudah dalam keadaan tidak baik atau bercerai-cerai, pecah, bercalar, buruk dan tidak utuh. Oleh kerana sikap remaja sekolah yang menggunakan kekerasan dan keganasan terhadap harta benda sekolah, maka kemudahan-kemudahan yang disediakan pihak sekolah kebanyakannya musnah dan tidak dapat digunakan lagi. Maka kesannya pihak sekolah mengalami banyak kerugian lantaran sikap remaja sekolah yang suka merosakkan harta benda sekolah. Salah laku contoh kes yang berlaku telah dilaporkan menerusi media Pening Kini pada tahun 2019 dan melibatkan 4 orang remaja sekolah di Kota Baru telah dipanggil oleh pihak polis atas kesalahan salah laku merosakkan harta benda awam. Bukan itu sahaja, perbuatan mencuri turut tergolong dalam kes vandalisme. Mencuri dapat didefinisikan sebagai mengambil hak orang dengan tidak mendapat kebenaran atau keizinan daripada pihak empunya. Kegiatan mencuri seringkali berlaku dalam kalangan remaja sekolah, tidak kira mencuri wang ataupun peralatan atau barang-barang berharga seperti komputer riba guru. Salah laku mencuri juga dilihat telah dirancang secara teliti oleh remaja sekolah lantaran terdapat setengah kes yang sukar dikesan oleh pihak sekolah maupun melibatkan pihak polis.
Berikut merupakan antara kes kecurian yang dilaporkan harian Metro yang melibatkan kecurian di koperasi sekolah serta kes kecurian yang lebih ekstrim iaitu melibatkan jumlah kecurian yang lebih besar seperti kes mencuri motosikal oleh pelajar tingkatan 4 yang dilaporkan menerusi Astro Awani. Secara konklusinya, perbuatan-perbuatan vandalisme langsung tidak akan mendatangkan manfaat terhadap masa depan para remaja. Sebaliknya, pelbagai implikasi buruk yang menanti mereka kelak. Maka remaja perlu diterapkan dengan nilai-nilai yang unggul kerana remaja adalah penentu masa depan negara. Okey, untuk seterusnya kita akan lihat iaitu faktor berlakunya vandalisme, di mana faktor yang pertama ialah faktor sekolah, di mana konteks sekolah adalah sangat kritikal dalam mewujudkan masalah vandalismenya sendiri. Ini adalah benar terutamanya untuk sekolah yang menghukum atau mempunyai sikap autoriti terhadap pelajar dan bagi sekolah yang mengalami pertukaran kaki tangan yang kerap. Selain itu, kurangnya ikatan dengan guru sekolah atau prestasi akademik yang rendah meningkatkan kemungkinan vandalisme sekolah. Dari segi keadaan sekolah pula dapat dilihat kelazimannya vandalisme ini didapati lebih tinggi di sekolah besar, di sekolah yang mempunyai kemudahan regulasi yang lemah dan mereka yang mempunyai nisbah pelajar dan juga guru yang tinggi. Guru yang mempunyai stres dan menggalakkan tingkah laku atau sikap mengganggu pelajar serta isu disiplin juga menyebabkan prestasi pelajar sama ada pendidikan ataupun guru ini berminat ataupun tidak terhadap mereka, mempunyai telah mempengaruhi tingkah laku bandar serta tekanan dari rakan sebaya dan juga kumpulan pelajar. Tetapi urus dan pentadbiran sekolah juga sebagai faktor penyumbang tindakan vandalisme. Pelbagai amalan berkaitan pendidikan dan juga pengurusan seperti gaya pengurusan autoriti ataupun laissez-faire, kepimpinan yang lemah dan tidak teratur serta langkah kepala sekolah yang terlalu terkawal telah menindas ataupun tidak konsisten boleh menyumbang kepada vandalisme juga. Di mana di sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang rendah lebih mudah untuk menjalankan kawalan dan disiplin. Tetapi semakin besar bilangan pelajar, semakin besar kemungkinan vandalisme akan berlaku. Dengan mengambil kira faktor ini, sekolah bandar lebih terdedah kepada perbuatan vandalisme diikuti oleh sekolah bandar kecil dan kemudiannya ialah sekolah pinggir bandar. Faktor seterusnya ialah faktor guru, di mana terdapat lebih banyak kejadian vandalisme di sekolah di mana guru menunjukkan sikap negatif dan menggambarkan gaya otoriter terhadap pelajar. Perbuatan vandalisme ini sering menjadi cara di mana pelajar menyatakan rasa tidak suka mereka kepada guru ataupun sekolah itu sendiri. Vandalisme ini juga mungkin berlaku atas sebab ideologi pelajar mungkin merasakan bahawa guru ini telah menuduh secara sah dan pelajar ini tidak mempunyai peluang yang sesuai untuk menyatakan kesnya. Guru yang bertindak balas terhadap tingkah laku pelajar dengan tindakan otoriter atau paksaan diikuti dengan manipulasi mengurangkan harga diri pelajar tersebut. Ini boleh menyumbang kepada tingkah laku yang agresif dan juga mengganggu pelajar tersebut dan berlakunya kes vandalisme. Faktor berlakunya vandalisme yang ketiga kita boleh lihat iaitu faktor keluarga, di mana keluarga adalah konteks proxima bagi kebanyakan orang. Sesetengah pelajar ini mungkin beralih kepada vandalisme kerana mereka hidup dalam konteks keluarga yang tertekan. Tekanan ini menyebabkan pelajar telah melakukan perbuatan yang untuk mempertahankan diri, di mana mereka terjebak dengan aktiviti vandalisme. Dan membuat kesimpulan di sini bahawa keluarga dan sekolah adalah konteks perkembangan penting untuk vandalisme pelajar, dan mendapati bahawa pelajar lelaki lebih cenderung menjadi vandalisme apabila terdapat kawalan ibu bapa yang longgar. Pelajar berpencapaian rendah, mereka tidak suka sekolah dan mereka menghabiskan masa dengan kumpulan jalanan. Dan faktor akhir sekali ialah faktor kejiranan, di mana banyak kajian telah mempengaruhi keputusan yang munasabah menggunakan kejiranan sebagai unit analisis dan juga jenayah jubana dan juga kenakalan sebagai pemilik ubat bersandar. Kebanyakan kajian ini adalah berdasarkan teori kekacauan sosial, di mana teori ini berpendapat bahawa kejiranan dengan tinggi tahap kemiskinan, isi rumah ibu bapa tunggal, cakap keperbayaan kaum dan etnik dan juga mobiliti kediaman terdedah kepada kadar kenakalan juana yang lebih tinggi. Malah kajian awal tentang hubungan antara vandalisme secara umum dan konteks kejiranan telah menunjukkan bahawa selepas mengawal komposisi sosial kawasan tersebut, kehadiran mengawal komposisi sosial sekolah menengah dikaitkan dengan kadar jenayah yang lebih tinggi, terutama jenayah vandalisme.
Contoh yang dapat kita lihat di sini ialah sikap jiran yang suka memandang rendah kepada pelajar yang menyebabkan pelajar merasa tidak puas hati dan mula melakukan kekacauan di kawasan perumahan jiran, dan juga sikap tersebut dibawa ke sekolah dan menimbulkan juga kes vandalisme. Kesan negatif vandalisme. Yang pertama, mencemarkan suasana sekolah. Perlakuan pelajar dalam memusnahkan harta benda sekolah seperti memecahkan pintu tandas dan kelas, mematahkan kerusi dan meja dan sebagainya, menyebabkan warga sekolah yang lain berasa tidak selesa kerana ia mencacatkan pemandangan. Dan perlakuan menconteng dinding sekolah juga menyakitkan mata orang lain. Yang kedua, mendatangkan kerugian kepada pihak sekolah. Kerugian tersebut terutamanya dari segi kewangan. Pihak sekolah terpaksa mengeluarkan perbelanjaan untuk menampung kerosakan harta benda. Menurut laporan statistik mencatatkan kerugian akibat perlakuan vandalisme di sekolah menengah bagi pertengahan tahun 2000 ialah berjumlah RM40,446 yang membabitkan perbuatan merosakkan peralatan seperti meja, kerusi, pagar dan tandas. Yang ketiga, menjejaskan imej sekolah. Bukan sahaja reputasi akademik yang mempengaruhi imej sekolah, malah persekitaran sekolah juga mempengaruhinya. Sebagai ibu bapa, mereka semestinya mahukan persekitaran sekolah yang selamat bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Jika berlaku banyak kerosakan di sekolah, maka hal ini akan membahayakan pelajar. Hal ini menyebabkan ibu bapa tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut kerana bimbang terhadap keselamatan anak-anak mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan nama baik sekolah disebabkan oleh persepsi negatif ibu bapa terhadap sekolah tersebut. Yang terakhir, mendatangkan bahaya kepada warga sekolah. Kerosakan perabot seperti kursi dan meja, cermin tingkap, cermin di tandas dan sebagainya dapat mendatangkan bahaya kepada warga sekolah seperti kecederaan. Kemalangan juga lebih cenderung berlaku jika kerosakan tersebut tidak diatasi dengan segera. Harta benda yang mengalami kerosakan akibat perbuatan vandalisme berkecenderungan untuk menjadi senjata ketika berlakunya pergaduhan sesama pelajar. Seterusnya kita akan lanjut dengan topik langkah untuk menangani masalah vandalisme dalam kalangan remaja. Antara pihak-pihak yang terlibat dan individu yang terlibat dalam menangani masalah vandalisme adalah ibu bapa, yang kedua masyarakat, yang ketiga pihak sekolah dan yang terakhir adalah kerajaan. Dalam konteks mengatasi masalah vandalisme, ibu bapa merupakan orang yang paling memainkan peranan penting dalam membanteras masalah sosial ini kerana ibu bapa merupakan individu yang lebih mengenali dan memahami anak mereka berbanding orang luar. Dalam konteks ini juga, didikan agama dan nilai moral yang sempurna haruslah ditanam dalam diri anak-anak semenjak mereka kecil lagi. Seperti pepatah iaitu melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Ibu bapa perlu memupuk dan menyemai dalam diri anak-anak rasa menghargai harta benda awam yang terdapat di kawasan tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Selain itu, mereka harus memantau aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan oleh anak-anak mereka dan mengambil tahu mengenai latar belakang anak-anak mereka. Sekiranya mereka mendapati anak-anak mereka terlibat dalam gejala kes salah laku ini, ibu bapa perlulah mengambil tindakan sewajarnya agar masalah ini tidak menjadi lebih teruk berbanding menyalahkan pihak lain atas salah laku yang dilakukan oleh anak mereka. Antara langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam menangani masalah vandalisme adalah dengan memberi amaran yang tegas kepada anak-anak mereka agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut pada masa akan datang. Kerana sememangnya perbuatan mereka boleh menyusahkan masyarakat, terutamanya di sekitar mereka. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa ibu bapa merupakan individu yang memainkan peranan penting bagi membanteras gejala vandalisme dalam kalangan remaja. Okey, seterusnya adalah peranan masyarakat. Masyarakat tidak harusnya menuding jari, menyalahkan pihak lain atau bertindak berpeluk tubuh sahaja apabila melibatkan gejala vandalisme merebak di kawasan perumahan, serta mereka perlu lebih prihatin terhadap masalah sosial berkenaan. Perbuatan seperti menconteng dinding bangunan, merosakkan telefon awam, merosakkan buaian di taman permainan dan juga merosakkan tong sampah awam wajar diambil perhatian.
Hal ini kerana perbuatan vandalisme yang berlaku di sekitar masyarakat tidak mustahil akan terbawa ke sekolah. Pemimpin masyarakat di sesebuah taman atau kawasan perumahan perlu mengadakan mesyuarat dengan ibu bapa tentang gejala itu dan mengenakan tindakan seperti denda yang berbentuk bayaran kepada ibu bapa apabila didapati anak mereka terlibat dengan kes salah laku ini. Jika kes salah laku ini baru sahaja berlaku di sekitar kawasan perumahan, pihak yang berkepentingan perlulah mengambil tindakan yang segera agar kes ini tidak berleluasa sehingga menjadi lebih teruk lagi. Jadi kesannya ibu bapa akan menjadi lebih peka terhadap tindak tanduk anak-anak mereka. Maka jelas menunjukkan masyarakat perlu memainkan peranan mereka dalam mengatasi masalah vandalisme ini. Apabila masyarakat memiliki kesedaran akan masalah vandalisme, sudah pasti kehidupan mereka akan sentiasa sejahtera dan kondusif. Seterusnya adalah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu melaksanakan peraturan sekolah secara lebih ketat dan tegas terhadap pelajar yang melakukan vandalisme. Mereka harus mengambil tindakan sewajarnya dengan mengenakan hukuman dan tindakan ke atas pelajar yang melakukan kes salah laku vandalisme di dalam kawasan sekolah. Antara perbuatan vandalisme yang dapat dikesan yang berlaku di kawasan sekolah adalah seperti memusnahkan kemudahan tandas, seperti memasukkan ataupun mencampak benda-benda yang tidak sepatutnya ke dalam lubang tandas, merosakkan telefon awal yang merupakan alat untuk komunikasi dengan ibu bapa, menconting lukisan keceriaan mural, memusnahkan pasu-pasu bunga dan pelbagai lagi kesalahan vandalisme yang berlaku di kawasan sekitar sekolah. Pelajar yang terlibat dengan gejala vandalisme perlu dikenakan penalti ataupun denda yang berat sebagai tanda amaran seperti hukuman gantung sekolah jika masalah ini masih berterusan lagi setelah diberikan amaran. Setelah pihak sekolah mendapat laporan mengenai kes salah laku ini, guru atau pihak berkuasa hendaklah menggunakan hikmah dalam menangkap pesalah kerana mereka merupakan remaja yang berumur setahun jagung. Sebagai seorang dewasa, guru atau pihak berkuasa seharusnya menunjukkan bahawa untuk melepaskan geram atau menangkap pesalah tidak semestinya menggunakan kekerasan. Sebaliknya dengan komunikasi yang baik dan berkesan serta pemahaman terhadap situasi pesalah laku tersebut. Selain itu, tindakan pemantauan dan penguatkuasaan perlu dilakukan berterusan dari masa ke semasa kerana tindakan ini akan mengisahkan pelajar yang terlibat dan mampu menjadi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang lain untuk tidak melakukan vandalisme. Pihak sekolah juga tidak seharusnya mengamalkan sikap pilih kasih semasa mengenakan tindakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes salah laku vandalisme. Dengan menggunakan pendekatan ini, mampu menangani masalah disiplin beserta masalah-masalah disiplin yang lain. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa pihak sekolah juga patut melaksanakan peraturan sekolah dengan lebih tegas terhadap pelajar yang terlibat dengan gejala vandalisme agar kes ini tidak lagi menjadi lebih teruk dan boleh dibendung. Akhir sekali adalah peranan pihak kerajaan, di mana pihak kerajaan perlu mengadakan kempen untuk membantras gejala vandalisme. Pihak kerajaan boleh menyebarkan idea tersebut melalui stesen televisyen, radio tempatan untuk menangani gejala yang tidak sihat ini yang merupakan antara kes yang membimbangkan negara. Kerajaan juga perlu mengenakan bayaran kompon yang setimpal dengan kesalahan kepada sesiapa yang didapati melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan kerosakan harta benda awam ini. Individu yang didapati bersalah melakukan perbuatan memusnahkan harta benda awam ini perlu melakukan kerja-kerja kebajikan atau kerja amal seperti menyapu sampah atau membersihkan tandas awam serta taman-taman permainan sekiranya perbuatan mereka melibatkan kemusnahan harta benda awam dan merugikan kerajaan serta masyarakat seperti merosakkan telefon awam, merosakkan kelestarian alam seperti memusnahkan kemudahan awam di kawasan taman permainan. Mereka perlu diambil tindakan yang tegas. Jadi di sini menunjukkan kerajaan turut memainkan peranan yang penting dalam membantras gejala vandalisme dalam kalangan pelajar daripada terus merebak. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu bersama-sama dalam menangani gejala vandalisme ini yang semakin membimbangkan dalam negara. Ini walaupun permasalahan ini terlihat remeh dan tidak kronik, tetapi ingatlah bahawa vandalisme dapat memberi impak yang besar kepada negara dan juga kehidupan masyarakat yang menginginkan hidup yang kondusif dan sejahtera.
Baiklah, saya akan meneruskan dengan bahagian surat perkeliling ikhtisas atau hukuman. Surat perkeliling ikhtisas atau disebut sebagai SPI menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu iaitu PRPM adalah seperti yang tertera. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa warta kerajaan ataupun khabar daripada kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Jadi, SPI ini juga merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh penjawat awam atau dalam sekolah yang perlu dipatuhi oleh pengetua dan juga guru-guru. Penjawat awam perlulah peka terhadap SPI yang terbaru disebabkan SPI dikeluarkan dari semasa ke semasa mengikut situasi terkini. SPI juga merupakan salah satu garis panduan baik guru-guru bagi mengenakan tindakan kepada pelajar-pelajar yang melanggar disiplin. Jadi dalam SPI telah dinyatakan ataupun disebut tindakan ataupun hukuman yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru terhadap pelajar yang telah melanggar disiplin mengikut salah laku yang tertentu. SPI juga merupakan satu garis panduan untuk guru-guru melakukan langkah pencegahan bagi mengelakkan pelajar-pelajar melakukan masalah disiplin seperti masalah vandalisme. Berikut merupakan salah satu SPI yang berkaitan dengan vandalisme. SPI ini yang bertajuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 pada tahun 2003 iaitu penggunaan buku log bagi tujuan memantau laku musnah vandalisme di kalangan murid-murid sekolah. Jadi di sini KPM telah mengeluarkan satu SPI yang berkaitan dengan vandalisme dan cara-cara untuk mengenakan tindakan kepada pelajar yang melakukan vandalisme. Ini merupakan salah satu tindakan yang perlu guru-guru laksanakan iaitu mengisi buku log. Sekiranya pelajar yang melakukan vandalisme yang didapati telah melakukan vandalisme, jadi guru perlu mencatat nama pelajar tersebut dan juga beberapa maklumat lain ke dalam buku log bagi mencegah ataupun bagi mengenakan tindakan kepada pelajar yang telah melakukan salah laku vandalisme. Baiklah, seterusnya merupakan tindakan atau hukuman yang boleh dilakukan oleh guru-guru atau pihak sekolah. Yang pertama, pelajar tersebut perlulah dikenapasti terlebih dahulu bagi memastikan pelajar tersebut benar-benar melakukan salah laku vandalisme. Seterusnya, pelajar tersebut boleh dikenakan tindakan gantung sekolah sekiranya didapati telah melakukan tindakan vandalisme. Pelajar tersebut juga boleh dikenakan pengakuan bertulis dan yang terakhir, pelajar tersebut boleh dikenakan rotan. Tindakan mencegah dan mengawal masalah disiplin perlulah dilakukan oleh semua guru bersama-sama. Jika hanya segelintir guru yang berusaha mengambil tindakan sedangkan guru lain tidak ambil kisah, ia akan menjadi sukar untuk menghalang perbuatan vandalisme sehingga tindakan tersebut boleh menjadi lebih teruk. KPM pernah mengeluarkan SPI pada tahun 2001, bilangan 10 yang bertajuk Semua Guru Adalah Guru Disiplin. Jadi semua guru perlu mengambil tindakan, mengambil tanggungjawab untuk berusaha mencegah salah laku pelajar. Sememangnya guru-guru boleh mengambil tindakan sekiranya pelajar telah melakukan salah laku disiplin. Namun begitu, guru-guru tidak boleh mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan terhadap pelajar-pelajar. Arahan ini telah dikeluarkan oleh KPM dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 1995 yang bertajuk Tata Cara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-pelajar Sekolah. Hal ini kerana terdapat guru-guru yang mengenakan tindakan yang melampau kepada pelajar-pelajar seperti menjemur pelajar sehingga pelajar tersebut pingsan dan sebagainya. Jelaslah SPI merupakan satu garis panduan kepada guru-guru dan pihak sekolah. SPI juga dapat mencegah dan juga mengawal tingkah laku negatif para pelajar. Semua guru perlulah berganding bahu melakukan pengawalan dan pencegahan tingkah laku para pelajar. Kesimpulannya, vandalisme merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Tujuan remaja melakukan vandalisme ini adalah untuk mencuri dan mendapat keuntungan. Sikap buruk remaja itu sendiri dan mengisi masa lapang. Antara contoh kes vandalisme ialah grafiti dan merosakkan harta benda sekolah. Faktor berlakunya vandalisme adalah faktor sekolah iaitu pentadbiran sekolah yang kurang ketat dan bilangan pelajar yang ramai di sekolah tersebut. Kedua, faktor guru iaitu guru mengamalkan gaya autoriti terhadap pelajar. Dan yang ketiga ialah faktor keluarga di mana kurang berlakunya komunikasi antara pelajar dengan ibu bapa dan keempat ialah faktor kejiranan di kawasan tempat tinggal mereka. Kesan negatif vandalisme adalah seperti mencemarkan suasana sekolah, mendatangkan kerugian kepada pihak sekolah dan mendatangkan bahaya kepada
warga sekolah. Langkah-langkah yang berkesan haruslah diambil untuk mengatasi masalah vandalisme ini seperti ibu bapa mesti memupuk dan menyemai dalam diri anak-anak rasa menghargai harta benda awam yang terdapat di kawasan tempat tinggal mereka maupun tempat lain. Pihak sekolah juga mesti melaksanakan peraturan sekolah secara lebih ketat dan tegas terhadap pelajar yang melakukan vandalisme dan melaksanakan hukumannya sewajarnya kepada pelajar yang melakukan vandalisme berdasarkan surat perkeliling ikhtisas yang ditetapkan KPM seperti Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 2000 bertajuk Mencegah Kebakaran di Sekolah dan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 1995 bertajuk Tata Cara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-pelajar Sekolah. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan dalam modul kami. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan modul daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.